Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. So hari ini kelas cikgu bersama dengan pusat tuition pelajar pusat tuition Era Gigih. So sebelum kita pergi tajuk yang cikgu nak bincang hari ini, tajuk bab 8 sukatan serahkan data tak terkumpul. Cikgu nak pelajar lukis graf dulu, mahir melukis graf kuadratik. Ini sangat penting. Setiap kali kelas cikgu form 4, cikgu akan start dengan melakar graf kuadratik lah. First kali pelajar ada berapa kaedah untuk kita lakar graf ni. Sebelum ni cikgu dah explain. Kaedah yang pertama, dengar suara cikgu pelajar. Dengar step yang pertama mesti pelajar kena tahu bentuk graf lah. Ini penting, bentuk graf. Yang kedua, pelajar kena tahu pintasan Y. Yang ketiga, pelajar kena tahu pintasan X. Yang keempat, pelajar kena tahu garis simetri. Simetri ini garis pembahagi tengah lah, garis pembahagi tengah. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang pertama. Fungsi X sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Sekejap, lain sikit. Yang ni pelajar kena tahulah. Yang ni adalah A, yang ni adalah B, yang ni adalah C. First kali kena tahu bentuk graf. Nombor 1, bentuk graf. Kita tengok bentuk graf ni, kita tengok dekat A. So nilai A ni dia adalah 1. Maksudnya A ni adalah 1. Apa maksud A1? A1 ni A lebih besar daripada kosong. So automatik pelajar akan tahu kalau A ke bawah, A lebih besar daripada kosong, graf dia pelajar automatik pelajar tahu graf dia senyum. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pintasan Y. Pintasan Y ni adalah C dia 3. Seterusnya pintasan X. Macam mana kita nak dapat pintasan X? Kita kena tekan kalkulator. So cikgu keluarkan kalkulator cikgu lah. Kita ada persamaan kuadratik dekat sini. Persamaan kuadratik. So kita ada A, B dan C lah. So pelajar mesti tekan mod equation. So tekan anak panah sebelah. So akan jumpa degree dekat sini. So degree pelajar tekan 2. So pelajar kena tahu A ni berapa nilai dia, 1. B berapa nilai dia, negatif 4. C berapa nilai dia, 3. So pelajar akan dapat X yang pertama 3, X yang kedua 1. Dekat sini pelajar dapat tak? Dapat? Jadi X dia sama dengan 1, X dia sama dengan 3. Ada 2 jawapan pintasan X. Apa maksud pintasan X? Garisan yang memotong pada paksi X. Apa maksud pintasan Y? Garis yang memotong pada paksi Y. Seterusnya. So settle 3. Yang keempat, pelajar kena tahu garis simetri. Garis simetri ni dia ada formula dia. Garis simetri negatif B bahagi dengan 2A. So negatif B. B ni berapa? Negatif 4. So pelajar kena tahu negatif B tu negatif 4 bahagi dengan 2. A dia berapa? 1. So negatif positif. Jadi 4 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 2 jawapan dia. So bila dah dapat macam ni, 1, 2, 3, 4, baru kita lakar graf dia. Kita lakar graf dia. So jumpa dah dulu. Ni introduction saja. Introduction. So kita pergi kepada graf. Graf mesti ada paksi Y dan paksi X. Mesti ada. Seterusnya pintasan Y tadi. Pintasan Y tadi kita dapat yang ni tadi 3.
Okey, so 3 dekat sini. Garis yang memotong pada paksi Y lah 3. X tadi kita dapat 1 dan 3. So X1, X3. Okey, garisan simetri dia kita dapat 2. Garisan simetri ni pelajar mesti tahu garisan tengah-tengah lah. Garisan tengah-tengah kat sini. Okey, so dekat sini 2. Okey, macam mana nak lakar graf dia? Okey, so mesti lalu 3, mesti lalu 1 dan mesti lalu 3 kat situ. So simetri maksudnya samalah 2 ni. Okey, boleh follow cikgu tak adik? Boleh? Boleh Jadi ni paling penting sekali. Pelajar mesti ada kemahiran ni. Okey, dia mungkin akan keluar kertas 2 bahagian A. So soalan ni 3 markah lah. 3 markah. Okey, pelajar buat graf mesti tahu bentuk graf senyum. Okey, waktu bila bentuk graf masam? Waktu nilai A dia negatif, lebih kecil daripada kosong. Okey, ni pintasan Y dia. So nak dapat pintasan X, kita tekan kalkulator. Okey, itu saja, itu rahsia kita untuk hari ni. So kita masuk tajuk kita lah. Kita masuk tajuk kita, sukatan serahkan data tak terkumpul. Okey, kita masuk sukatan serahkan data tak terkumpul. Apa maksud data tak terkumpul pelajar Pelajar dah belajar dah di sekolah. Tak terkumpul maksudnya tak tersusun. Tak tersusun. Apa maksud tak tersusun? Maksudnya dia bagi data ni tak tersusun lah. 5 2 1 7 8 3. Maksudnya benda ni tak tersusun. Tu maksud sukatan serahkan data tak terkumpul. Okey, bila pelajar naik tingkatan 5, pelajar akan belajar sukatan serahkan data terkumpul. Masuk form 5 nanti. Okey, maksudnya tak terkumpul ni tak tersusun lah, tak tersusun. Okey, kita pergi kepada contoh kita yang pertama hari ni. Okey, nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid ini. So dekat sini kita ada data jisim 20 orang pelajar. Okey, jadi kita nak cari beza jisim, mestilah kita kena cari nilai yang paling besar sekali dekat sini. So berapa nilai yang paling besar pelajar? Boleh respon. Nilai yang paling besar 79. Betul. Okey. Nilai nilai terbesar pelajar tahu 79. Ni basic lah. Okey, nilai terkecil berapa nilai paling kecil sekali kat sini? 47. Okey, jadi beza dia apa maksud beza? Mesti tolak mesti tolak. Pelajar kena tahu beza mesti tolak. 79 tolak 47. So pelajar akan dapat berapa pelajar dapat? So cikgu reset balik 79 tolak dengan 47. So pelajar akan dapat 32. Okey, biasakan menulis unit. So unit dia kilogram. Biasakan menulis unit. Okey, sebenarnya tak tulis unit pun tak apa sebenarnya. Okey, kilogram. Okey, so settle untuk soalan A. Okey, kita pergi pada soalan B. Okey, Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter cm sampel beberapa jenis serangga. Okey, so serangga ni beberapa jenis serangga lah. Okey, serangga tu macam mana kita nak tahu ada berapa serangga kat sini? So kita kira titik dia lah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So ada 15 jenis 15 serangga lah.
Okey, 15 serangga. Okey, soalan dia nyatakan beza saiz. Okey, dia nak beza juga saiz dia. Macam mana kita nak cari beza saiz? Kita kena cari yang paling besar sekali. Okey, pelajar boleh off mic dulu. Okey, kita tengok beza dia. So, serangga paling panjang berapa? Serangga paling panjang. Okey. So, paling panjang kita tengok dekat sini Ni dekat sini, ni 7 ni, dia tak sampai 7. So, kena kira 6.8. Okey, 6.8. Okey, paling pendek berapa? Terpendek 3.1. Okey, berapa beza dia? Beza saiz 6.8 tolak 3.1. So, kita dapat jawapan dia 3.7. Unit dia cm. Okey, terima kasih. Okey, cikgu suka bila ada pelajar respon. Okey, settle untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Cikgu kecil sikit sebab besar sangat data dia ni. Okey, satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains. So, kita ada kuis sains dekat sini, bawah ni kuis matematik lah. Okey, telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. Okey, 20 orang murid. So, dekat sini 20 orang murid. Maksudnya 20 titik titik ni mesti ada 20. Okey, telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Okey, rajah di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperolehi oleh pelajar. Ni maksudnya pelajar ni skor dia 8, 9 ni ada 3 orang pelajar, 10 ada 3 orang. Pelajar mesti pandai membaca data Okey. So yang ni untuk skor sains. Okey. Yang bawah ni untuk skor matematik. Okey, soalan dia data yang manakah menunjukkan serakan yang lebih besar. Data mana serakan yang lebih besar? So, kita kena tengok nilai yang paling besar dia 15. Nilai yang paling kecil dia 8. So, 15 tolak 8. So, kita dapat 7 serakan dia kat sini. Okey, yang ni 15 tolak dengan 9. So, 15 tolak dengan 9. So, kita dapat 6. Jadi, serakan mana yang lebih besar? Data manakah? Okey, kuis sains. So, pelajar boleh jawab kuis sains. Kuis sains. Okey So, kuis sains. Kenapa? Bagi justifikasi dia sebab serakan dia lebih besar. Okey. Untuk soalan KSSM dia ada soalan explanation lah. Okey, ataupun justifikasi dia. So, mesti nyatakan serakan sains lebih besar. Okey, kuis yang manakah mempunyai beza cerapan lebih tinggi? So, cerapan kita dah dapat dah. Cerapan dia yang ni 7, yang ni 6. So, yang mana lebih besar? Sains juga. Betul Sains. So, sains pelajar boleh tulis 7 serakan dia. Okey, antara skor kuis sains dan matematik, manakah pencapaian dia lebih baik? So, kalau daripada data awak ni, mana antara mat dengan sains mana lebih baik? Okey, dekat matematik. Kenapa matematik? Okey, sebab dia lebih banyak di sebelah kanan. Sebelah kanan dia banyak 15 orang. 14 ni dah 2 orang. 13 ni dah 4 orang. So, 12 ni dah lebih 2, 4, 6 orang. Kat sini 3 orang. So, pelajar kena nyatakan kebanyakan cerapan dia di sebelah kanan. Okey, boleh faham boleh baca data. Yang penting pelajar boleh baca data. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh, okey. Alhamdulillah, senang. So, dekat sini pelajar boleh jawab kuis matematik.
So pelajar boleh jawab kuis mat. Okey, sebab apa? Pencapaian dia sebab apa? Cerapan dia, cerapan tertumpu bahagian kanan. Bahagian kanan. Okey, so settle. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, seterusnya kita masuk sukatan serakan. Pelajar belajar serakan dengan sukatan serakan. Dua perkara saja pelajar belajar. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni formula dia pelajar kena tahulah. Nilai julat dia. Berapa julat dia? Nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan yang terkecil. Okey, sekarang ni dia bagi pada kita diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat. So macam mana kita nak tentukan julat? Mesti nilai yang paling besar tolak dengan nilai yang paling kecil. So sekarang ni kita dapat data ni tersusun tak pelajar? Tak tersusun, betul? Betul So first kali pelajar kena biasakan first kali dapat saja data, kita susun data. So kita susun balik. So 14, okey, 20, 23, 26, 25 dulu. Okey, 26. Mana jam 14 dah, 20 dah, 23 dah, 25 dah, 26 dah. Okey, 34 dan seterusnya 40. So sekarang ni soalan dia nak julat. Julat mesti nilai paling besar tolak dengan nilai yang paling kecil. So julat 40 tolak dengan 14. Dapat berapa pelajar? Tekan kalkulator. 26. Okey, very good. Okey, so kita sambung lagi. Okey, jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam kuis kimia. Okey, ni skor dia untuk kuis kimia. Ni bilangan pelajar dia. Tentukan julat bagi data di atas. So julat kita tahu kita ambil skor yang paling tinggi tolak dengan skor yang paling rendah. So julat, berapa julat dia? 8 tolak 2 dapat 6. Boleh pelajar? Setakat ni boleh. Okey. So settle contoh yang keempat. Okey, kita pergi kepada contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima, tentukan julat antara kuartil. Okey, ni special julat antara kuartil. So dekat sini pelajar kena tahulah. Kita ada kuartil pertama. Kuartil ni cikgu andaikan dia Q lah. Q, kuartil yang pertama. Okey, kuartil yang ketiga. Dia ada kuartil kedua dengan kuartil yang ketiga. Kuartil yang kedua ni median. Median maksudnya titik tengah dia. Titik tengah dia. Okey. So kuartil yang pertama ni mesti 1/4. Okey, kuartil yang ketiga ni mesti 3/4. Apa maksud 1/4 dengan 3/4? Okey, katalah. Okey, biasanya bila sebut saja kuartil, pelajar akan tengok graf macam ni. Ini graf dia. So ni graf O'Keefe. Okey, katalah dekat atas ni 40. Paling tinggi dia 40. So kat sini graf dia setakat tu. So kita buat dalam sikit. Kita buat setakat tu. Okey, macam tu graf dia. Okey, nak cari kuartil yang pertama, 1/4 daripada kekerapan unggukan. So 1/4 darab dengan 40. So 40 bagi 10 kita dapat 4 lah. 40 bagi 4 dapat 10. Sorry. Okey, 10. Apa ni? Sensitifnya. Okey, 10. 10 Okey, bermakna 10 tu kat sini. Ni tengah-tengah dia 20. Okey, 20 ni adalah
kuartil yang kedua, median. Okey, kuartil yang pertama ni 10. So mungkin kat tengah. Ni Q1. Okey, Q3 dia 3/4 daripada 40. So boleh 3 darab 40 120. 120 bagi 4. So dapat apa? Kira tekan kalkulator. Ni contoh contoh. Cikgu cerita contoh dulu Okey, jadi 3 darab dengan 40 120. Okey, 30. Bagus. 30. Jadi 30 dekat sini ni adalah Q yang ketiga. Boleh pelajar? Boleh daripada graf Okey, untuk tajuk ni pelajar kena ada kemahiran ni. 3 ni. Okey, kita pergi kepada soalan kita. Okey, kita pergi pada soalan kita. So sekarang ni dia bagi kepada kita data. Satu data A. Okey, cikgu salin balik. So data A ni So kita, yang ni dia dah susun. So kalau dia tak tersusun, kita kena susun dia lah. So A kita ada 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20. Okey, 22, 23 So cikgu padam sini. Okey. So 20, 22, 23. Okey, so dekat sini kita kena tahu. Okey, Q yang pertama mesti 1/4. Okey, Q yang kedua mesti median. Median ni tengah-tengah lah. So kita boleh kira lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So bila 11, yang mana yang tengah-tengah dia? So tengah-tengah dia adalah Q2 kat sini. So 13 lah. Maksudnya dia ada kat sini 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So di tengah-tengah dia adalah Q2 ataupun median. Okey. So Q1 kita dapat macam mana? 1/4. Maksudnya di tengah-tengah kat sini. So tengah-tengah dia kat sini 6. Betul Kat sini ada 2, kat sini ada 2. Betul So kat sini adalah Q1. Boleh pelajar? Cikgu padam ni. Takut ganggu awak nanti. Okey, so itu adalah Q1. So kita nak cari Q3. So mesti di tengah-tengah ni Q3. Ni adalah Q3. So Q3 kita dapat 20. Q1 kita dapat 6. Soalannya tentukan julat antara kuartil. Mesti kuartil ketiga tolak kuartil yang pertama. Itu maksud dia. Julat antara kuartil cikgu guna Q Okey, adalah Q3 tolak dengan Q1. So kita akan dapat 20 tolak dengan 6. So kita dapat 14. Boleh follow cikgu kat sini? Boleh Okey. So kat sini settle. Kita pergi kepada yang B. Okey, A settle. Kita pergi yang B. Okey, sebab tajuk ni awak dah habis belajar sebenarnya. Hari ni kita recall balik. Sepatutnya awak dah master dah ni. Cikgu recall balik. So cikgu tunjuk contoh B saja Yang C kita boleh settle nantilah. Okey, so kita pergi kepada B. So kita ada 11, 14, 15, 14, 17, 19, 20, 21, 20 dulu. 20 ada 2, 21, 20, 23. So dekat mana tengah-tengah dia pelajar? Dekat mana tengah-tengah dia? So kalau kat sini 1, 2, 3, 4. Katalah sini 1, 2, 3, 4 sini. 1, 2, 3, 4. So 19. 19 ni adalah apa?
Q2 ataupun median. Bagus. Okey, Q1 dia kat mana? dengan 14. So dia tengah-tengah ni sebenarnya ni. Dia tengah-tengah kan? Jadi 14 tambah dengan 14 bahagi dengan 2. So dapat apa? 14 juga. Betul Jadi 14. Jadi Q1 dia 14. Q3 dia Q3. Okey, Q3 20 tambah 21 bahagi 2. Okey, Q3 dia 20.5. Kalau soalan dia julat antara kuartil, Q3 tolak Q1, betul? So tolak 20.5 tolak dengan 14. So dapat berapa? 6.5. Okey, so pelajar dah tera dah. Pelajar dah tahu Q1, Q2 dan Q3. Okey, yang ni cikgu tak sentuh lagi berkaitan dengan graf. Tadi cikgu dah cerita secara ringkas graf OGIF. OGIF. Okey, so kita dalam OGIF ni kita akan ada Q1, Q2 dan Q3. Okey, so seterusnya kita pergi kepada contoh yang ke-6. Okey, julat antara kuartil. So dekat sini julat antara kuartil. Dia bukan julat Kalau julat senang, 8 tolak dengan 2 dapat 6 julat. Tapi kalau julat antara kuartil, pelajar kena tahu Q3 tolak dengan Q1. Okey, macam mana kita nak kira? Kita mesti kira kekerapan longgokan dia. Okey, kekerapan longgokan. So skor 2 ni adalah 3 pelajar. So pelajar kena tambah lagi 1 Okey, dia sebenarnya bila cikgu ambil contoh ni, dia sebenarnya bila mendata macam ni mungkin pelajar agak keliru lah. Tapi kalau kita buat graf secara menegak, pelajar mudah Okey, katalah graf dia menegak macam ni. So cikgu ubah sikit soalan dia So skor Okey, dengan bilangan pelajar, bilangan murid. Okey, dengan kekerapan longgokan. Okey. So jadi bila penuhkan graf ni, pelajar kena tahulah. Kena tahu sebab apa kita cari kekerapan longgokan? Sebab kita nak lukis OGIF nanti. Kita nak lukis OGIF. Ni bentuk OGIF, jangan tak tahu. Ni OGIF. Okey. So kita pergi yang pertama sekali. Skor yang pertama berapa? 2 orang. 2 markah, 3 pelajar. So kekerapan dia 3 lah. Okey, skor yang kedua 3. Berapa orang pelajar? 5. Apa maksud kekerapan longgokan? Kita tambah 3 tambah 5, so dapat 8. Okey, seterusnya 4. 4 ni berapa? 6 orang. Jadi macam mana? 8 tambah dengan 6, kita dapat 14. Betul? Okey, so boleh sambung. Pelajar boleh sambung yang ni. So kita ada 5, kita ada 6. Okey, kita ada 7, kita ada 8. Dia sepatutnya graf dia macam ni. Okey, tapi dia bagi dalam bentuk mengiring macam ni. Patutnya dia menegak Okey, untuk memudahkan pelajar. So cikgu padam yang ni. Okey, yang penting pelajar tahu. Pelajar tahu. Okey, dalam periksa biasanya graf dia menegak lah. Okey, so kita isi dia kat sini. Okey, dekat sini kekerapan longgokan. Okey, kalau pelajar belajar di LP bahasa Inggeris Okey, kumulatif frekuensi lah. Okey, so dekat sini 3. So dekat sini berapa? 3 tambah okey, 3 kat sini 8. Betul? So 8 tambah 6 14. 14 tambah 8 22. 22
32 tambah 12 34 tambah dengan 7 41 dan last kali 44. Okey. So soalan dia nak apa? Soalan dia julat antara kuartil. So kuartil yang pertama apa dia? Cikgu cerita tadi berapa nilai dia? 1/4 daripada kumulatif frekuensi 44. So boleh kira 1 darab 44 bagi 4 dapat 11. Ni Q1. Okey, Q3 berapa nilai dia? 3/4 daripada kumulatif frekuensi 44. So 4 kali 1 4 kali 11 3 darab 11 33. So julat antara kuartil Q3 tolak dengan Q1. So pelajar akan dapat 33 tolak dengan 11 dapat berapa? Okey, sekejap. Sorry. Okey, dekat sini pelajar dapat ni. Dapat. Okey, cikgu betulkan sikit. Okey, sebenarnya bila cikgu cantum graf, cikgu takut pelajar keliru nanti. Okey, bila cikgu buat graf macam ni, give. So paling tinggi dia adalah 44. Betul So Q1 dia berapa? 11. So 11 ni kita kena plot, kita kena cari nilai X dia berapa. Okey, lepas tu 33. So kita plot, kita cari nilai dia berapa. Yang ni adalah Q3 tolak dengan Q1 Okey, jadi 11 tu duduk dekat mana 11 tu? So duduk dekat 4 ke dekat 6? 11 tu. Sebelas tu duduk dekat mana? Sini, 6 Betul 6? So dia duduk antara tu lah. Dia sebenarnya dia duduk dalam ni. Okey, seterusnya ni kuartil yang berapa ni? Ni kuartil pertama Okey, kuartil yang ketiga 33 tu duduk dekat mana? Dekat 34 ni. Jadi sebenarnya sesilap ni kita kena ambil 34 tu kat mana? Kat 12 ni kat sini Jadi kita kena ambil julat antara kuartil, kita kena ambil skor dia kat atas ni. Sebab yang ni kita cari kat bawah ni. Okey, jadi kalau pelajar sekejap julat. Okey, 6 tolak dengan 4, so kita dapat 2 jawapan dia. Okey, kalau ada graf, so pelajar lagi clear lah, lagi clear. So dekat sini pelajar clear tak? Sambung lagi. Okey, variant. Contoh tu. Ya. Boleh tanya. Kalau ada graf, kita pakai 1/4. Kalau tak ada, kalau dia bagi direct saja tadi, macam tadi dia bagi direct, so kita kena kira kat sini lah. Okey. So kita sambung. Contoh 7 variant. Okey, apa formula variant pelajar? Cikgu nak formula dulu. Variant sigma apa? Okey, jumlah X tolak min bahagi dengan N kuasa 2. Ni formula yang pertama lah. Formula yang pertama. Sebenarnya dia ada formula dia lagi. Formula yang lagi satu kita kembangkan saja sebenarnya. Kuasa 2 bawa datang sini, dia tolak dengan min. Dia sama Dia sama je formula dia. X kuasa 2. Okey, bahagi dengan N tolak dengan min kuasa 2 sama je. Ni adalah sigma lah, sigma. Okey,
tentukan varian bagi set data. So kita dah ada data dekat sini. Macam mana kita nak cari varian? Kita kena cari mean dulu. Betul? Mean dulu. Okey, cari mean. Macam mana nak cari mean, pelajar? Tolak ke tambah? Tambah semua nombor bahagi dengan jumlah data. Yes. Tambah. Bahagi 1, 2, 3, 4, 5. So 5 berapa dapat? Belajar 4.4. Bagus. So dah dapat mean dah. Boleh tak kita cari variant? Boleh Yang ni mean ni adalah yang ni. Okey, X kuasa 2 maksudnya? Apa maksud X kuasa 2? Okey, yes. Yes. Pandai awak. Dia sebab dah belajar kan. 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan berapa? 5 tolak dengan berapa? 4.4 kuasa 2. 4.4 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator pelajar. Cikgu nak pelajar tekan kalkulator. 1.84. Okey. So, bila dah dapat varian, baru boleh cari sisihan piawai. Mesti dapat varian dulu. Okey, dah dapat varian baru cari sisihan piawai. Okey, tentukan sisihan piawai bagi set data. Okey, boleh cari tak sisihan piawai dekat sini? Boleh cari tak sisihan piawai? Boleh cari mean dulu. First step cari mean dulu. Cari mean. Mean X. Okey, mean apa dia? Tambah semua. Tambah 7, tambah 8, tambah 8, tambah 10. Tekan kalkulator terus belajar. Tambah 15, tambah 16, tambah 16, tambah 20. Bahagi dengan bilangan data tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi 10. So, dapat berapa mean? 11.8. Okey. Dah dapat mean, kita cari varian. Okey, cari varian. Sigma sama dengan, sama je kaedah dia. 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah dengan 13 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Pelajar boleh tekan kalkulator terus Boleh tekan kalkulator terus. 20 kuasa 2 bahagi dengan 10 tolak dengan tolak 11.8 kuasa 2. Cikgu buat kat bawah. So pelajar boleh tekan. Dia senang je 5 kuasa 2. Kuasa 2 dah ada dah kalkulator tu. So 5 kuasa 2 kuasa 2 tambah dengan 7 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Pelajar kena ada kemahiran macam ni lah. Kena guna betul-betul kalkulator. 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah dengan 13 kuasa 2. Mana kuasa 2 tu? Okey, tambah dengan 15 kuasa 2 tambah dengan 16 kuasa 2 tambah dengan 16 kuasa 2. So tambah lagi dengan 20 kuasa 2. So pelajar akan dapat 1608. Okey, bahagi dengan 10. Okey, bahagi 10. Sorry, 100. So pelajar akan dapat 160.8 tolak dengan 11.8.
0.8 kuasa 2. So pelajar akan dapat 21. Okey. So varian 21.56. Nak cari sisihan piawai? Sisihan piawai? Sisihan piawai. Okey, mesti punca varian 21.56. So dapat, tekan je punca jawapan awak tadi. 4.643 4.643. So settle. Senang je. Okey, first kali cari min, lepas tu cari varian, lepas tu cari sisihan piawai. Okey, kita sambung lagi. Contoh 9. Okey, contoh 9. Okey, contoh 9 ni dia special sebab dia ada jadual. Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Hitung varian. Okey, dia nak cari varian, dia nak cari sisihan piawai. Okey, first kali kita cari apa pelajar? Min dulu. Okey, min. Macam mana nak cari min? Darab direct je. Darab yang ni. Boleh 3 darab 0 tambah dengan 5 darab 1 tambah dengan 8 darab dengan 2 tambah dengan 2 darab dengan 3 tambah dengan 2 darab dengan 4. So bahagi dengan berapa? Bahagi dengan, kita tambah semua sekali kat sini. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. So pelajar akan dapat berapa dekat sini? 1.75. Kena tekan kalkulator betul-betul Okey. So cikgu nak awak fahamkan. Okey, dah dapat min, kita cari. Kita cari apa? Varian, betul? Varian. Macam mana nak cari varian? Kuasa 2. 3 darab dengan 0 kuasa 2. Lagi tambah dengan 5. Okey, lagi sama, sambung je. 3 darab dengan 0 kuasa 2. 3 darab 0 lah. Tak payah kira lah 3 tu. Apa saja didarab dengan 0, so tak payah kira. So kita start terus dengan, kita kira 5 darab 1 5 jadi 5 kuasa 2 25 lah. Tambah 8 darab 2 16. So 16 kuasa 2. Betul? Tambah dengan 2 darab 3 6. So 6 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 4 8. 8 kuasa 2 bahagi dengan berapa? Tambah semua sekali ni 20. So dapat berapa jawapan dia varian? Kat sini cikgu tertinggal apa kat sini? Tolak tolak berapa? Tolak berapa? 75 apa? Kuasa 2. Okey, kuasa 2. So pelajar akan dapat jawapan 1.2875. Okey, dah settle varian. Macam mana nak cari sisihan piawai? Sisihan piawai macam mana nak cari? Punca kuasa 1.2875. So mesti pelajar dapat berapa dapat? 1.1347. Okey, kalau dalam buku teks dia tunjuk juga beberapa kaedah alternatif. Sebenarnya dia ada 3 kaedah sebenarnya untuk selesai soalan ni. Okey, tapi cikgu tak nak tunjuklah sampai 3 kaedah. Yang penting pelajar faham macam mana nak cari varian. Okey, macam mana nak cari min, macam mana nak cari varian dan sisihan piawai. Okey, kita sambung.
contoh 10. Okey, contoh 10 sikit lagi. Hitung julat. Okey, first kali dia nak julat. Lepas tu dia nak julat antara kuartil. Julat apa dia? Julat paling besar tolak paling kecil. Julat antara kuartil Q3 tolak Q1. Okey. Seterusnya, tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Okey, so sekarang ni kita tengok julat dia dulu. Berapa julat dapat belajar? No, tolak dengan 10. So 30, betul? Okey, julat antara kuartil Okey, julat antara kuartil Q3 tolak Q1 Okey, dekat sini pelajar kena tahulah. So kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, 10. Yang tengah-tengah dia berapa? Tengah-tengah dia yang mana? Q2 Q1. Okey, so sekarang ni kena tahu Q1 mana? 18 tambah 20 bagi 2 kan? So kita dapat Q2 dia 19. Betul? Dia mesti macam tu. Di tengah-tengah. So Q1 dia kat mana? Mana? 11. Q3 25 ni hujung sangat ni. Ni 2, ni 2. 21. Okey, so dapat 10. Okey, jadi yang mana yang tentukan julat yang lebih sesuai digunakan? Yang mana? Okey, soalan dia ni, julat tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan di atas. Okey, julat antara kuartil paling sesuai sekali. Kita tak pakai julat lah, kita pakai julat antara kuartil. Okey, sambung sikit lagi. Okey, sebenarnya awak dah buat ni soalan-soalan ni kat sekolah ni. Okey, so cikgu record balik Okey, jadual di bawah menunjukkan pencapaian 2 orang murid dalam 5 ujian fizik. So ni Aiman dengan Johan lah. Okey, salah seorang murid dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis. Tentukan siapa yang layak. Siapa yang layak ni dari segi logiknya? Belajar. Dari segi logik awak tengok, Johan 80, 65, 73, 58, 73. Kalau Aiman 40, 70, 90, 85, 64. Dari segi logik dia yang mana? Aiman dengan John, bukan Johan tu John. So sekarang ni kita tengok first kali kita cari Aiman dulu. Cari min Aiman dulu. Cari min dia. Cikgu nak min dulu. Okey, berapa bin Aiman? Tambah semua tambah semua Aiman tu. 40 tambah 70 tambah 79 tak tambah 90 tambah 85 tambah dengan 64 bahagi dengan 1 2 3 4 5. So dapat berapa bin Aiman? Ajar. Halo, dengar cikgu lagi. 69.8. Okey. Sisihan piawai dia berapa? Kita cari varian dululah. Nak cari sisihan piawai, cari varian dulu. So varian
Apa formula varian tadi? 40 kuasa 2, 70 kuasa 2, 90 kuasa 2 tambah 85 kuasa 2 tambah dengan 64 kuasa 2 bahagi dengan berapa? 5 tolak dengan berapa? 69.8. Okey, so dapat berapa? Kuasa 2. Cikgu tertinggal. Bagus. Berapa dapat? Dia kalau cari sisihan piawai ya, sisihan piawai. Jawapan akhir dia sisihan piawai, betul Jawapan yang awak dapat tadi bahagi dengan punca kuasa jawapan yang awak dapat, so awak akan dapat 17.67. Betul. Sebab awak dah puncakan dia. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh. Okey, sekarang ni sisihan piawai dia 17.67. Okey, cikgu nak cari seorang lagi, John. So Aiman settle. Okey, pelajar boleh buat pelajar boleh buat. Sebenarnya yang ni ulang kaji awak ni. Ni contoh-contoh yang ada dalam buku teks. Okey, sebenarnya tajuk tingkatan 4 ni interesting interesting. Okey. Cikgu sangat sukalah sebab benda ni dulu belajar dalam matematik tambahan zaman KPSM. Ini adalah matematik tambahan. So sekarang ni dia dah masuk dalam matematik moden. Okey, jadi semua orang boleh belajar sebenarnya. Tak ada susah pun. Min. So sekarang ni kena cari min dulu. Min seperti biasa, 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2. Okey, bahagi dengan, so kita ada 5 set data. So pelajar akan dapat min. Kalau pelajar tengok jawapan dia 69.8. So bila dah dapat min, kita nak cari varian dulu, sigma. Okey, nilai min ni kena kuasa 2 ke pelajar? Tidak, tak ada pun bagi tahu kan. Okey, sorry. Okey, so kalau varian bau kuasa 2 bau kuasa 2. Okey, bagus. Cikgu tak perasan tadi. 58 kuasa 2 tambah dengan 73 kuasa 2 bahagi dengan 5 tolak dengan 69.8 kuasa 2. Okey, so bila pelajar dah dapat jawapan dia, so kalau sisihan piawai, so kita puncakan jawapan dia, pelajar akan dapat 7.574. So yang tadi Aiman tadi pelajar dapat, Aiman tadi dapat apa? 17. Okey, John dapat 7. Jadi John akan dipilih menyertai kuis fizik itu. Okey, sisihan piawai markah John ni lebih rendah. Okey, kerana pencapaian John lebih konsisten. Kita ambil sisihan piawai paling rendah. So sebab John ni nilai markah dia ni konsisten konsisten. Okey, untuk soalan KSSM, dia mesti ada soalan macam ni. Tentukan siapakah yang layak. So pelajar walaupun dah dapat jawapan, pelajar kena tentukan siapa yang layak. Okey, John. Kenapa John? Sisihan piawai dia rendah. Okey, so settle. Okey, contoh 12. Cikgu nak tengok contoh 12. Yang ni pelajar dah boleh plot dah graf dia ni. Boleh buat petak macam ni dah boleh. Boleh buat kan? Petak-petak macam ni semua boleh buat kan? Boleh, mesti bolehnya. Okey. Daripada data yang dia bagi boleh plot graf, buat petak macam ni boleh Okey. So kita tengok. Ni penting. Dia beri 2 plot kotak. Okey, kita ada A, kita ada B. Bagi setiap kotak nyatakan median. Okey, kita tengok kotak A dulu. Kotak A median dia berapa? Mesti kat tengah-tengah. Macam mana dapat 52?
dengan 80. Ke median ambil kat sini. Median kita ambil di tengah. Ambil di tengah-tengah. So sebab dia dah bagi kotak pada kita, so dia adalah median dia. So 50, 52. Okey, kuartil pertama. Kuartil pertama kita ambil kat mana? Kalau gambar rajah petak ni, kita ambil kat sini. Ni kuartil yang pertama. Q1 berapa? Pertama 34 ke 35 tu, tengah-tengah tu. 35. Okey, 35. Ni kuartil pertama. Kuartil ketiga berapa? 64. Kuartil ketiga 64. Okey, lagi kuartil pertama, kuartil ketiga. Julat antara kuartil berapa? 29. Bagus. Nilai minimum tu maksimum. Maksimum paling besar. Min dulu. Paling kecil berapa? 18. 18 ni 18. Okey, nilai minimum 18, nilai maksimum 80. Julat. Okey, julat. Berapa? 62. Bagus. So settle. Untuk plot kotak yang pertama settle. Senang je kan? Okey, kita buat kotak yang kedua. Pula. Kotak yang kedua ni kita cikgu tulis terus jawapan So pelajar kira lah, pelajar ready dengan kalkulator lah. Okey. Dia sebenarnya seronok pelajar Math ni. Math lah subjek paling senang sekali. Betul. Okey. So median. Kotak B, median berapa? 11. Okey, julat dia sebab kat sini satu petak satu so 11. Okey. Kuartil pertama. Lima. Ni kuartil pertama. Kuartil ketiga 35 maksimum. Kuartil ketiga 21. Okey. Julat antara kuartil 21 tolak 5. So 16. Betul. Nilai minimum 0. Nilai maksimum 35. Julat 35. Kenapa 35 julat tu? Tolak 0. So settle. Boleh baca petak ni. Mesti boleh baca. Tolong ingat terus, baca senang. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Sikit lagi belajar Okey, contoh 13. Okey, diberi set data. So dia bagi set data sekejap je kita 13. Last. Boleh kan? Boleh je. Okey, yang ni panjang. Okey, diberi set data. So ada set data, kita nak cari sisihan piawai bagi data. Itu seterusnya hitung sisihan piawai baru apabila 4 dikeluarkan. Okey, so sekarang ni first sekali kita cari apa? Nak cari sisihan piawai tu. First sekali nak cari sisihan piawai. Cari varian. Sebelum cari varian, min dulu. Okey, cari min dulu.
4 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 12 tambah 12 bahagi dengan berapa tu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahagi 8. Berapa dapat min? 8.5. Lepas dapat min, kita cari variance. So sigma tu lambang sigma lah. Okey, sigma. So semua sekali cikgu nak cari variance dulu pelajar. 6 kuasa 2. Tolong tekan kalkulator. So dia detail sikit lah. 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 bahagi dengan 8 tolak dengan 8.5 kuasa 2. So dekat sini pelajar akan dapat berapa? 2 point. Bukan 2 point. 2 point tu sisihan piawai. Pelajar kira sini dulu. Dapat apa? Cikgu nak jawapan kat sini. Cikgu nak apa variant dia? Berapa? Point 7.75. Okey, cikgu ambil jawapan awak Okey, sisihan piawai tekan punca 7.75. Dapat tak? 2.784. Okey, so settle. Yang ni settle. Step yang pertama settle Okey, sekarang ni dia nak seterusnya hitung sisihan piawai baru. Sisihan piawai yang asal kita dapat yang ni. Ni sisihan piawai asal. So sekarang ni dia nak cari sisihan piawai yang baru apabila 4 dikeluarkan. So sekarang ni kita keluarkan 4. Kita keluarkan 4 ni. Kira. Pelajar kena kira baru. Okey. So cikgu bagi jawapan So kalau kita keluarkan 4, min dia jadi berapa dah? Min dia jadi berapa? Okey, pelajar akan dapat min dia 9.143. Ni min dia. Kalau kita keluar 4 kita buang 4. Okey, lepas dapat min, kita cari variant dia. Lepas tu kita cari sisihan piawai. So sisihan piawai pelajar akan dapat 2.356. So sebab kita buang 4 asal dia 2.7. So sekarang ni sisihan piawai dah jadi 2.356. Okey, apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, okey, sisihan piawai baru menjadi semakin kecil. Okey, so sekarang ni bila kita keluarkan min ni, okey, kita keluarkan 4, min dia jadi besar. Okey, min dia jadi besar, so sisihan piawai dia kecil. Kalau ini min dia kecil, sisihan piawai dia besar. Boleh pelajar? Okey, yang penting pelajar faham konsep tu. Bila min dia besar, sisihan piawai dia kecil. Bila min kecil, sisihan piawai dia besar. Okey. So rasanya itu saja. Ada soalan nak tanya cikgu tak?